Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita sedang membaca hadis-hadis daripada Sahih Muslim, dan pada siri yang ke-260 kita nak melihat kepada pertengahan riwayat yang ke-4676, kisah keberanian Salamah bin Aqwa dalam peperangan Ziqarat, di mana beliau berseorangan berjalan kaki telah melawan dengan perompak-perompak yang telah mencuri unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sebut bahawa sebelum ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika tentera Islam datang sedikit demi sedikit, bila tentera Islam datang sedikit demi sedikit, maka ketika itu antara yang paling awal sampai adalah seorang sahabat yang dikenali sebagai Al-Akhram Asadi. Dia paling awal sampai. Nabi dan para sahabat yang lain masih lagi mengambil masa untuk datang. Maka Al-Akhram Al-Asadi telah dipegang tali kekang kudanya oleh Salamah bin Aqwa. Kata, jangan pergi seorang, engkau akan terkorban, engkau akan terbunuh, engkau tunggulah Nabi dan para sahabat yang lain tiba, pergi sama-sama. Sebab Salamah bin Aqwa pun tak berani pergi seorang diri menghampiri musuh, sebab musuh dah dapat bantuan, dia dah ada pasukan yang membantu dia. Namun Al-Akhram berkata, aku memang nakkan syahid. Maka Salamah bin Aqwa pun melepaskan tali kekang kudanya. Maka majulah Al-Akhram bertemu dengan ketua perompak Abdurrahman Al-Fazari. Maka telah berlaku pergaduhan. Pada awalnya Al-Akhram sahabat Nabi berjaya membunuh kuda musuh, namun musuh telah berjaya menusuk pedangnya kepada Al-Akhram yang membawa kepada syahidnya Al-Akhram. Dan Abdurrahman Al-Fazari telah mengambil kuda Al-Akhram setelah kudanya mati dibunuh oleh Al-Akhram. Maka datang pula sahabat Nabi SAW yang kedua, iaitu Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka berlaku pula pertempuran satu lawan satu di antara Abu Qatadah dan Abdurrahman Al-Fazari. Kata Salamah bin Aqwa, namun kali ini Abu Qatadah sahabat Nabi berjaya membunuh ketua perompak Abdurrahman Al-Fazari tersebut. Dan kita berhenti di situ tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka musuh melarikan diri lebih jauh ke depan. Maka pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Salamah bin Aqwa, fa wallazi karrama wajha Muhammad, demi zat yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabi'tuhum, aku mengejar musuh, a'du, dalam keadaan berlari, ala rijalayya, menggunakan kedua kakiku. Dan daripada pagi dia berlari. Dan di sini kita nampak dia tetap kejar musuh, cuma dia tak boleh menghampiri musuh kerana musuh akan beramai-ramai membunuh dia. Cuma dia berjaya menakut-nakutkan musuh dengan panahan dia, dengan balingan batu dan sebagainya. Namun Nabi SAW dan para sahabat yang lain masih dalam perjalanan. Sebab itu kata Salamah, hatta ma ara, sehingga tidaklah aku dapat melihat, warai, di belakangku, min ashabi Muhammad, seorang pun daripada sahabat Nabi SAW. Orang pun tak nampak, bahkan wala ghubarihim syai'a, debu-debu yang menandakan mereka hampir pun Salamah bin Aqwa tidak nampak. Hatta ya'dilu, sehingga musuh mereka telah mula menghampiri, qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari. Ke mana musuh mula menghampiri? Ila syi'bin fi hima, mereka mula menghampiri kepada sebuah lembah, dan di lembah tersebut terdapatnya air.
Dan apakah nama lembah tersebut? Yuqalu, kata Salamah bin Aqwa, lembah tersebut dikenali sebagai Dzaqarat. Sebab itu peperangan ini dipanggil sebagai peperangan Dzaqarat. Dan watak utamanya adalah Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu seorang diri sambil bersama dengan Abu Qatadah. Cuma Abu Qatadah menunggang kuda, Salamah berjalan kaki. Maka musuh telah terpaksa berhenti sebab sepanjang hari mereka kena kejar dengan Salamah bin Aqwa. Maka musuh terpaksa berhenti liyashrabu minhu, kerana mereka ingin untuk minum daripada air di situ. Wahum itash, dalam keadaan mereka dahaga. Qala, berkata Salamah bin Aqwa, fanazaru ilayya, maka mereka telah melihat kepadaku. A'du, aku berlari. Wara'ahum, daripada belakang mengejar mereka. Fahallaituhum anhu. Apakah maksud halaituhum? Yakni ajlaituhum. Maka kata Salamah bin Aqwa, aku telah mengusir mereka anhu, daripada tempat air tersebut. Dia nakkan musuh biar dalam keadaan dahaga. Maka bagaimana dia usir? Dengan anak panah dia. Maka terus menerus bila dia nampak musuh, tak ada. Maka terus menerus dia memanah kepada musuh, sehingga Salamah bin Aqwa berjaya mengusir musuh daripada dapat minum sepenuhnya daripada tempat air tersebut. Fama dzaku minhu qatrah, bahkan kata Salamah, maka musuh tidak dapat merasa, tidak dapat minum daripada tempat air tersebut walaupun setitis air. Qala, berkata Salamah, wa yakhrujun fayashtadduna fi saniyah, dan mereka keluar daripada tempat tersebut dan mereka bergerak dengan laju fi saniyah. Apakah saniyah? Iaitu lembah yang mempunyai jalan yang kecil, tariqun fil jabal. Maka mereka berlari, melajukan pergerakan mereka menelusuri lembah-lembah yang sempit. Berkata Salamah, fa'adu, maka aku pun juga berlari. Fa'alhaqu rajulan minhum, lalu aku berjaya menghampiri seorang lelaki daripada mereka. Dahsyat Salamah ni lari. Sebab itu dalam sirah disebutkan dia berlari memang sangat laju. Bahkan dia boleh mengejar unta, dia boleh mengejar kuda. Ini lajunya Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Dan kelebihan dia, sambil berlari dia boleh melepaskan panah. Fa'asukkuhu, maka aku telah memanah lelaki tersebut bisahmin, dengan satu anak panah, fi nughdi katifih, dan terkena pada hujung bahunya. Qala qultu, maka sambil aku memanah aku berkata, khudha, ambillah panah ini. Wa ana binul Aqwa, dan aku adalah anak lelaki al-Aqwa. Wal yawmu yawmur rudda, dan hari ini adalah hari kebinasaan bagi mereka yang celaka. Qala, maka berkatalah lelaki tersebut, ya sakilathu ummah, binasalah ibu kepada orang ini. Aqwa'uhu bukrah, adakah kamu al-Aqwa yang sama, yang telah mengejar kami daripada pagi? Bukrah, maksudnya daripada pagi kamu mengejar kami. Daripada Madinah kamu mengejar kami. Maka siapa kamu? Kenapa kamu mempunyai stamina yang kuat, larian yang laju? Maka terkejut lelaki ini. Maka berkata Salamah, na'am ya adu wa nafsih, wahai musuh kepada diri sendiri. Aqwa'uka bukrah, aku adalah al-Aqwa yang sama, yang mengejar daripada pagi. Qala, berkata Salamah, wardau farasaini ala thaniyah, apabila musuh merasakan mereka diperlahankan dengan lebihan binatang, maka mereka telah meninggalkan wardau, mereka telah meninggalkan dua lagi kuda ala thaniyah, pada lembah yang sempit tersebut. Unta-unta Nabi memang dia dah tinggalkan, pakaian-pakaian mereka pun mereka banyak tinggalkan, apa jua barang-barang lebihan mereka tinggalkan, kerana tidak mahu ditangkap oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Qala, berkata Salamah, faji'tu bihima asukuma ila Rasulillah, maka aku telah membawa kedua-dua kuda tadi dan aku menuntunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah Nabi dan para sahabat sampai. Walahiqani Amir, dan telah datang kepadaku Amir bisatihatin, satihah bermaksud bekas air, dengan bekas air yang terdapat di dalamnya madqah, sedikit, min laban, daripada susu. Wasatihatin, dan bekas air lain yang terdapat di dalamnya air. Maka dia telah minum susu dan juga minum air. Dia pun keletihan berlari sepanjang hari.
Fatawadda'tu, aku pun berwuduk dan minum. Thumma ataitu Rasulullah, kemudian aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu baginda berada pada tempat air alladhi halaituhum anhu, yang mana aku berjaya menghalau musuh daripada minum air di tempat tersebut. Fa idza Rasulullah qad akhadha tilkal ibil, maka apabila aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengambil unta-unta yang aku tinggalkan, wa kullu syai'in istanqadtuhu, dan semua benda yang aku telah berjaya selamatkan daripada musuh, wa kullu rumhin, termasuklah setiap lembing dan juga pakaian. Wa idza Bilalun nahara naqatan minal ibil, maka ketika itu juga Bilal radhiyallahu anhu telah menyembelih seekor unta, allati istaqastu, daripada unta-unta yang aku telah selamatkan daripada musuh. Wa idza huwa yashri, maka Bilal telah memanggang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam min kabidiha, daripada hati unta, wa sanamiha, dan bonggol unta. Qala qultu, maka Salamah bin Aqwa dia masih semangat walaupun dia dah berlari sepanjang hari. Maka berkata Salamah bin Aqwa, wahai utusan Allah, khallini fa antakhibu minal qaum mi'ah rajul, izinkan aku untuk memilih daripada sahabat yang ada ini 100 orang. Fa attabi'ul qaum, biarlah aku mengejar musuh. Fala yabqa minhum mukhbir, agar tidak berbaki seorang pun daripada mereka yang hidup yang boleh menyampaikan, illa qataltu, kecuali aku akan bunuh kesemuanya. Maka Nabi SAW tersenyum melihat semangat Salamah bin Aqwa, hatta badat nawajizu, sehingga kelihatan gigi Nabi SAW. Nawajiz adalah gigi tepi Nabi SAW. Fi daw'in nar, pada cahaya unggun api. Maka baginda bersabda, wahai Salamah, aturaka kunta fa'ila, adakah kamu benar-benar mampu melakukan itu? Maka Salamah berkata, na'am, ya, demi zat yang memuliakan kamu. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, innahumul an, sesungguhnya perempuan tersebut sekarang ini, la yukrauna, mereka sedang dijamu hidangan, fi ardi Ghatfan, di perkampungan Ghatfan, sebab mereka ni sekutu. Faja'a rajulun min Ghatfan, maka seperti apa yang Nabi sebutkan, telah datang seorang lelaki daripada Ghatfan. Maka dia pun berkata kepada Nabi dan para sahabat, nahara lahum fulanun jazura, orang tersebut telah menyembelih seekor unta untuk melayani perompak-perompak tersebut. Falamma kashafu jildaha, sedang mereka mengopek daging untuk makan, ra'au, maka perompak-perompak ini telah melihat ghubaran min ba'idin, maksudnya debu yang berterbangan daripada jauh. Maka ada di antara mereka yang berkata, atakumul qaum, kemungkinan para sahabat dan Nabi SAW datang mengejar kamu. Fakharaju haribin, terus tanpa sempat makan, mereka telah keluar dan berlari kerana takut ditangkap oleh Nabi SAW. Falamma asbahna qala Rasulullah, maka apabila telah tiba waktu pagi, maka Allahumma salli ala sayyidina Nabi SAW telah bersabda, sebaik-baik penunggang kuda pada hari ini adalah Abu Qatadah. Wa khairu rajalatina, sebaik-baik pejalan kaki adalah Salamah bin Aqwa. Kata Salamah, kemudian Nabi SAW telah memberikan kepadaku sahmain, 2 anak panah, sahmul faris, satu yang biasa digunakan untuk penunggang kuda, wa sahmul rajil, dan satu lagi yang biasa digunakan untuk tentera pejalan kaki. Maka Nabi SAW bagi kepadanya 2 bahagian. Minta maaf, mana tadi? Maka Nabi SAW telah beri kepada Salamah bin Aqwa 2 bahagian. Satu bahagian sebagai penunggang kuda, dan satu bahagian sebagai pejalan kaki. Walaupun dia tak tunggang kuda, tetapi kerana jasa dia sangat besar mengalahkan orang yang menunggang kuda. Jelas ke jelas? Fajama'ahu mali, maka Nabi telah menghimpunkan kedua-dua bahagian tersebut daripada harta rampasan perang, li, untukku keseluruhannya. Thumma ardafani, kemudian Nabi SAW telah memboncengkan daku di belakang baginda, alal adba, menunggang unta adba baginda, raji'ina ilal Madinah, kami dalam perjalanan pulang menuju ke Madinah. Kemudian dibawakan cerita, ada seorang sahabat Ansar ni yang tak pernah kalah dalam berlari, dia cabar para sahabat yang berlari untuk melawan dia. Fabainama nahnu nasir, sedang kami dalam perjalanan pulang, wa kana rajulun minal ansar, dan adalah seorang lelaki daripada Ansar, la yusbaku, tidak pernah dikalahkan, syadda, dalam larian. Dia begitu hebat, dia tak pernah dikalahkan. Maka lelaki ini asyik mencabar. Faja'ala yaqul, dia asyik mencabar, ala musabikun ilal Madinah,
ada tak sesiapa yang mahu berlumba lari sampai ke Madinah? Hal min musabiqin ilal Madinah? Adakah ada sesiapa yang ingin berlumba lari sampai ke Madinah? Faja'ala yu'idu zalik, dan dia asyik ulang cabaran tersebut. Falamma sami'tu kalamah, kata Salamah, apabila aku mendengar kata-katanya, maka aku pun berkata, amma tukrimu karimah, kenapa Tuan tidak menghormati orang yang mulia, iaitu Nabi SAW. Wala tahabu, dan Tuan tidak mempunyai sifat haibah, iaitu sifat memuliakan, syarifah, orang yang terkemuka. Lebih kurang sama maknanya. Terus qala, maka beliau berkata, aku tidak muliakan sesiapa kecuali hanya Nabi SAW sahaja. Maka Salamah bin Aqwa pun minta Nabi nak lumba lari dengan sahabat yang terkenal sebagai pelumba lari terbaik Madinah ketika itu. Maka Salamah berkata, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi, aku tebus ibu dan ayahku. Zarni, biarkan izinkanlah daku fali usabiqar rajul, untuk aku berlumba lari dengan lelaki tersebut. Qala, maka baginda bersabda, in syi'ta, silakan jika kamu mahu. Qala qultu idhhab ilaika, maka aku pun berkata kepada lelaki tersebut, idhhab ilaika, jom untuk kita berlumba lari. Wa sanaitu rijlayya, dan Salamah bin Aqwa, dia telah melipatkan kedua kakinya. Macam persediaan orang nak berlumba lari, dia duduk dengan betul, dia lipatkan kakinya supaya dia boleh tolak dan terus bergerak dengan laju ke hadapan. Fatafartu, bahkan aku telah melompat. Ketika mana mula je Salamah bin Aqwa telah melompat dan terus berlari. Fa'adautu, dan aku mula berlari. Namun Salamah bin Aqwa dia tak berlari dengan sepenuh-penuhnya. Dia nak biarkan orang tu potong dia terlebih dahulu. Maka berkata Salamah, farabattu alaihi, maka aku telah menahan diri daripada berlari lebih laju. Astabqi nafsi, supaya aku dapat mengawal pernafasanku. Astabqi nafsi. Maka berapa jauhkah Salamah bin Aqwa ditinggalkan? Syarafan atau syarafaini, agar dia mendahuluiku satu bukit ataupun dua bukit. Maka telah bergerak dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lelaki yang mencabar tersebut, dan Salamah bin Aqwa berjalan pelan-pelan. Dia menahan nafas dia, menahan dirinya daripada berlari laju. Jelas ke jelas? Maka dia pun tertinggal satu ataupun dua bukit. Summa adautu fi ithri, kemudian kata Salamah bin Aqwa, kemudian aku telah berlari mengejarnya. Farabattu alaihi syarafan aw syarafain, namun aku masih lagi menahan diri dan memberi dia peluang untuk memenangi satu ataupun dua bukit. Satu ataupun dua bukit. Lelaki tersebut meninggalkan Salamah. Syarafan ni maksudnya orang tersebut meninggalkan Salamah di belakang. Sebab Salamah dia benarkan orang tersebut untuk meninggalkannya. Summa inni rafa'tu, kata Salamah, kemudian aku telah meningkatkan kelajuanku hatta alhaqah, sehingga aku berjaya mengejarnya. Fa'asuquhu, bahkan aku telah menyentuhnya dengan tanganku, baina katifaihi, di antara kedua tanganku. Qala qultu, maka aku pun berkata kepada lelaki tersebut, subikta wallah, engkau telah kalah demi Allah. Barulah lelaki ini menerima seraya berkata, ana adhunnu, aku pun merasa begitu. Qala fasabaqtu ilal Madinah, maka berkata berkata Salamah bin Aqwa, aku telah memenangi perlumbaan bersama dengan dia daripada Mekah menuju ke Madinah. Jelas ke jelas? Terus qala fa wallah, maka berkata Salamah bin Aqwa, demi Allah, tidaklah kami tinggal 3 malam kecuali kami telah perlu keluar untuk ke Khaybar bersama dengan Nabi SAW. Maka di sini iskal, sebab kebanyakan para ulama sirah menyebut peperangan Dzulqa'dah berlaku pada tahun yang ke-5 Hijrah, bahkan sebelum perjanjian Hudaibiyah. Maka di sini menyebut ianya berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu jawapan dia diberikan kat mana? Nanti pelajar-pelajar baca. Jawapannya ada pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar.
Mana ni Kak Aisyah ni? Kita nak cari berkenaan tentang tarikh peperangan Qarat. Maka sebab itu sebahagian para ulama menyebut Zikarat adalah pada 6 tahun 6 Hijrah, bahkan pada bulan Rabiul Awal. Cuma ni kita tak jumpa catatan Imam Nawawi tersebut. Nanti kita jumpa, kita beritahu insya-Allah. Okey, terus. Maka terus menerus pakcik Amir Yartajiz, beliau telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melantunkan syair bil qaum dengan para sahabat. Maka antara syair ini adalah tallahi laulallahu mahtadaina, demi Allah kalaulah tidak bukan kerana Allah yang mengutuskan nabi, kami tidak beroleh petunjuk. Wala tasaddaqna wala sallaina, dan kami tidak akan mampu bersedekah maupun menunaikan salat. Wa nahnu an fadlika, dan kami ya Allah daripada kurniaanmu mastaghnaina, tidak pernah merasa puas dan cukup. Maksudnya kita sentiasa nakkan nikmat Allah. Bukan maksud tak syukur, maksudnya kami takkan pernah berasa cukup dengan nikmat yang Allah SWT bagi. Fathabbitil aqdama illakina, maka teguhkanlah kaki-kaki jika kami ditakdirkan bertemu dengan musuh. Wa anzilan sakinatan alaina, dan tenangkanlah hati-hati kami. Terus faqala Rasulullah, man hadha, siapa yang melantunkan syair ini, siapa mereka dia? Terus maka berkata Amir, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mendoakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Qala, berkata perawi, wa mastaghfara Rasulullah, dan tidaklah Nabi SAW mendoakan seorang pun daripada kalangan dan tidaklah Nabi SAW, mana tadi? Wa anzilan, maka tidaklah Nabi SAW mendoakan perkataan ghafarallahu laka rabbuk ataupun yarhamuhullah ketika mana perang, kecuali yahussuhu illa stushhida, kecuali orang tersebut pasti akan syahid. Maka kalaulah Nabi doakan ketika perang pada orang tersebut ghafarallahu laka rabbuk ataupun dengan dengan perkataan yarhamuhullah, maka orang tersebut pasti syahid. Itu sebagai tanda. Maka Umar bin Khattab pun menyeru, ketika itu beliau berada di atas untanya, wa huwa ala jamalillah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kalaulah tidak, kenapa mata'tana, engkau tidak memberi peluang kepada kami untuk bersahabat dengan Amir. So Umar bin Khattab tahu dia akan meninggal dunia dalam peperangan ini. Falamma qadimna Khaybar, apabila kami telah tiba di Khaybar, qala, baginda telah berkata Salamah, kharaja malikuhum, maka salah seorang daripada panglima mereka bernama Marhab, yakhtiru bisayfih, telah menghunuskan pedangnya seraya mencabar tentera Islam. Qad alimat Khaybar anni marhabu, syakis silahi batalan mujarrabu, idzal hurubu akbalat talahhabu. Qad alimat Khaybar, sesungguhnya bumi Khaybar mengenali, anni marhabu, bahawa sesungguhnya aku adalah orang yang bernama Marhab. Syakis silah, pada baris yang ketiga, aitamu silah, lengkap bersenjata. Batalun, aku adalah seorang yang pahlawan. Mujarrabu, yang berkali-kali telah menang di dalam perlawanan. Mujarrab maksudnya telah dicuba. Apa maksud dicuba? Banyak kali dia lawan orang, dia telah menang. Idzal urubu akbalat, tak kala datangnya peperangan, talahhabu, maka maka Marhab berkata, aku adalah umpama api yang menyala. Qala wa barazalahu Amir, maka pakcik kepada Salamah yang bernama Amir telah mengajak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia telah mengajak Marhab untuk bertarung dan berlawan. Maka berkatalah Amir, qad alimtu Khaybaru anni Amiru, demi sesungguhnya bumi Khaybar mengetahui namaku adalah Amir. Syakis silah, sempurna senjata. Batlun, seorang yang berani. Mughamiru, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syadidu harbin, susah untuk dikalahkan di dalam medan peperangan. Jelas ke jelas? Terus fakhtalafa, terus fakhtalafa, maka mereka telah bertukar darbataini, kedua-dua pukulan. Fawaqa sayfu Marhab, maka telah jatuh pedang Marhab pada sebuah terus tadi kita terjemahkan perisai, pada sebuah perisai, fi tursin, pada sebuah perisai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
pada perisai milik Pak Cik Amir. Fawaqa'a Saifu Marhab. Maka Marhab punya pedang telah tersangkut pada perisai Amir. Wa dhahaba Amir. Maka bila Amir nampak perisai musuh dia tersangkut, maka Amir telah pergi yasful untuk menyerang daripada arah bawah musuh. Faraja'a Saifuh. Namun pedangnya kerana pendek, pedangnya telah kembali kepada dirinya sendiri. Faqata'a akhalah. Maka pedangnya tersebut telah memutuskan saraf tangan. Wa kanat fiha nafsuh. Dan kebiasaannya di situlah nyawa seseorang tersebut. Maka menyebabkan kematian Amir pakcik kepada Salamah bin Aqwa. Jelas ke jelas? Berkata Salamah, maka aku telah keluar bersama beberapa orang daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Maka mereka asyik berkata, batala amalu Amir, telah sia-sia dan tidak diterima amalan Amir. Qatala nafsah, sebab dia telah bunuh dirinya sendiri. Qala, berkata Salamah, Aliyah panggil Umi jap. Berkata Salamah, fa'ataitun Nabi wa ana abki. Maka aku pun datang kepada Nabi SAW dalam keadaan aku menangis, risaukan pakcikku adakah dia dapat syahid ataupun tidak. Maka Salamah berkata, fa kharajtu, maka aku minta maaf. Mana tadi? Wa ana abki kan? Maka aku pun datang kepada Nabi dalam keadaan aku menangis. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, batala amalu Amir, adakah amalan pakcikku Amir terbatal kerana dia dikira bunuh sendiri? Maka Nabi bertanya balik, man qadzaka, siapa yang kata macam tu? Maka aku pun menerangkan, nasum min ashabika, beberapa orang daripada kalangan sahabat-sahabat kamu. Maka Nabi SAW pun bersabda, kadzaba man qala zalika, berdusta orang yang berkata begitu, bahkan untuknya adalah 2 pahala. Kemudian Nabi SAW telah mengutuskanku kepada Ali, wahuwa armad, ketika itu Sayyidina Ali sedang sakit mata. Maka baginda bersabda, la'utiyanna rayata rajulan, pasti aku akan serahkan bendera kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul, au yuhibbuhullah wa rasuluh, ataupun Allah dan Rasul mencintainya. Fa'ataitu Aliyah, maka Salamah pun telah pergi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Salamah bin Aqwa dinakkan untuk didapat pedang tersebut, bendera tersebut, tapi sebenarnya Nabi nak bagi kepada Sayyidina Ali. Faji'tu bi aquduh, lalu aku telah memapah Sayyidina Ali dengan kedua tanganku. Wahwa armad, dalam aquduh, aku telah menuntun Sayyidina Ali dalam keadaan Sayyidina Ali sedang sakit mata. Hatta ataitu bi Rasulullah, sehingga aku sampai membawa Sayyidina Ali kepada Nabi. Maka baginda telah meludah pada kedua matanya. Fabara'ah, maka telah sembuhlah ketika itu juga. Wa atahu rayah, dan Nabi telah memberikan kepada Sayyidina Ali bendera. Wa kharaja Marhab, maka Marhab sekali lagi telah keluar mencabar tentera Islam. Ada tak yang nak berani lawan dia? Maka Marhab telah melantunkan syair, qad alimat Khaybaru anni marhabu, sesungguhnya bumi Khaybar mengetahui bahawa aku adalah Marhab. Syakis silah, sempurna peralatan perangku. Batalun, aku seorang yang pahlawan berani. Mujarrabu, dan banyak telah mencuba namun gagal mengalahkan daku. Idzal hurubu akbalat, apabila bermulanya perang, talahabu, maka aku datang bagaikan api yang marak menyala. Maka Sayyidina Ali pun bila dengar, Sayyidina Ali jawab, Sayyidina Ali pun mahir syair. Maka kata Sayyidina Ali, ana alladhi sammatni ummi Haidarah kalaythi ghabatin karihil manzarah ufihimu bis-sa'i kaila sandarah. Maka kata Sayyidina Ali, ana alladhi sammatni ummi, aku adalah orang yang ibuku memberiku nama Haidarah, singa. Marhab dia kata dia hebat, Sayyidina Ali kata dirinya adalah singa. Kalaythi ghabatin, seperti singa-singa belantara, karihil manzarah, yang mana bengis wajahnya, wajah yang menakutkan musuh. Ufihimu bis-sa'i kaila sandarah, aku berikan kepada lawanku sebagai ganti sa' gantang, kaila sandarah, sukatan pokok sandarah. Terus fadarabah, maka Sayyidina Ali telah menetak kepala Marhab yang merupakan panglima terkenal Banu Nadir. Maka Sayyidina Ali telah berjaya membunuhnya. Thumma kana al-fathu ala yaday, kemudian pembukaan kota Mekah telah berlaku telah berlaku pada tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ke jelas?
Terus baca sanad ni tanpa terjemah. أخبرنا إبراهيم بن أبي سفيان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عن صمد عن كلمة بن عمار بهذا وحدثنا إبراهيم وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال حدثنا نضر بن محمد عن كلمة بهذا. Terus. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق أيديهم. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Fatah ayat 24, dan Allah lah yang telah menghalang tangan-tangan mereka ankum daripada memudaratkan kamu. Maka apakah kisah ayat ini? 4677 baca sanad dia. وبه إليه قال حدثني أبو بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن سلمة أن ثابت بن أنس بن مالك رضي الله عنه ثمانين رجل من أهل مكة. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, ada 80 orang lelaki daripada penduduk Mekah habatu ala Rasulillah, mereka telah berniat untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bukit Tan'im, mutasallihin, dalam keadaan mereka lengkap bersenjata, yuridu ghirratan Nabi, mereka ingin untuk mendapatkan ghirrah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghirrah adalah bagi setiap nyawa adalah bayaran seorang hamba. Terus fa'akhadahu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi SAW telah mengambil daripada mereka perjanjian damai. Nabi tak hukum mereka. Fastahyahum, lalu mereka telah menjadi malu kepada Nabi SAW. Terus maka Allah pun turunkan ayat mengingatkan nikmat ini kepada Nabi, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum, dan Allah lah zat yang telah mencegah tangan-tangan mereka daripada menyakiti kamu, dan Allah mencegah kamu daripada menyakiti musuh bibatni Makkah, di lembah Mekah, selepas daripada Allah kurniakan kemenangan kepada kamu. Terus bab ghazwatin nisa ma'ar rijal, adakah para wanita pernah berperang pada zaman Nabi? Maka ini adalah hadis-hadisnya. Terus daripada Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya ibunya Ummu Sulaim ittaqadat, telah membuat pada peperangan Hunain khinjara, akan pisau yang mempunyai mata dua. Khinjar ataupun khanjar adalah pisau yang mempunyai dua mata. Fakana ma'aha, maka pisau ini bersama dengan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Fara'ahu imtamah, maka pisau ini sentiasa bersama dengan Ummu Sulaim, dia simpan pada dirinya. Maka suami dia Abu Talhah nampak, maka suami dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Ummu Sulaim, dia sentiasa membawa khanjar ataupun khinjar, iaitu pisau yang mempunyai dua bilah. Dan dengan khanjar lah Umar bin Khattab telah dirodok perutnya ketika sedang solat. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Ummu Sulaim, mahadzal khanjar, apakah khanjar yang kamu pegang ini? Kalau sikin pisau, kalau khanjar adalah pisau yang mempunyai dua mata. Fakana ma'aha, dan ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu fara'ahu Abu Talhah faqala ya Rasulullah, Ummu Sulaim ma'aha khanjar. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada Ummu Sulaim, ma hadzal khanjar, apakah khanjar, pisau bermata dua yang kamu selalu bawa ke sana sini? Maka Ummu Sulaim berkata, ittakhaztuhu, aku tempah dan aku buat peralatan ini, indana minni ahadun, jika ada seseorang yang cuba untuk mendekatiku dengan niat yang tak elok, maka bakartu bihi batnah, aku akan robek perutnya dengan pisau ini. Ini tegasnya sahabat Nabi SAW Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Terus jelas ke jelas? Faja'ala, maka Nabi SAW pun tersenyum. Terus maka Ummu Sulaim menzahirkan dia tak percaya dengan keislaman at-tulaqa. At-tulaqa adalah orang-orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi SAW telah berikan pengampunan, Nabi bebaskan sewaktu pembukaan kota Mekah. Maka mereka dikenali sebagai at-tulaqa. Maka Nabi SAW telah bersama dengan at-tulaqa, yang merupakan akan orang-orang Mekah yang Nabi SAW telah bebaskan. Kenapa Cah? Ha? Dia lambat. Dia buat kat situ je. Mana tadi?
Okey. Maka Nabi SAW tersenyum melihat telatah Ummu Sulaim yang membawa khanjar bersama dengan dia ke mana-mana. Maka Ummu Sulaim bagi cadangan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, uktul, bunuhlah minat tulaqa, daripada orang-orang yang engkau maafkan sewaktu pembukaan kota Mekah, man ba'dana, selain daripada kami, in hazamu bika, kerana mereka yang menyebabkan kekalahan." Maka seolah-olah Ummu Sulaim tak percaya dengan golongan-golongan at-tulaqa yang baru masuk Islam ini. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya Allah Azza wa Jal qad kafa, telah mencukupkan, wa ahsana, dan telah berlaku baik kepada manusia." Maka tak perlu nak bersangka buruk. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang pertama, siapakah at-tulaqa? Wa humul ladzina aslamu min ahli Makkah, mereka yang baru masuk Islam. Maka Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah memaafkan mereka, berlaku baik kepada mereka. Namun fa'taqadat, baris yang kedua, Ummu Sulaim telah percaya bahawa mereka ini adalah munafik dan mereka layak untuk diperangi dengan perintah Nabi SAW. Namun Nabi SAW nampak mereka ini solat, mereka ini melakukan amalan. Maka Nabi SAW minta untuk Ummu Sulaim tidak lagi menyebut tentang perkara tersebut. Jelas ke jelas? 4679 yang ni kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala hadatsani Muhammad ibn Hatim qala hadatsana Bahzun qala hadatsana Hammad ibn Salamah qala hadatsana Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fi qissati Ummi Sulaim an Nabi sallallahu alaihi wasallam misal hadis Thabit. 4680 baca. Ini antara peranan lain para wanita, mereka merawat orang yang sakit ketika perang. Terus maka adalah Nabi SAW berperang bersama dengan Ummu Sulaim, wa niswatun minal ansar, dan sekelompok lagi sahabat-sahabat Ansar, ma'ahu, bersama dengan Nabi SAW apabila baginda berperang. Fayaskina, maka apakah tugasan mereka? Mereka akan memberi minum air kepada sahabat-sahabat yang dahaga. Wa yudawinal jarha, dan mereka akan merawat luka-luka, akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang cedera dan orang-orang yang luka. 4681 baca sanad dia. Jelas ke jelas? Jelas. Terus daripada Anas radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, lamma kana yaum Uhud, pada peperangan Uhud, in hazamana minan nasi anin nabi, maka telah terpisah sebahagian orang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dah baca dalam riwayat sebelum ini, tak ramai yang tinggal bersama dengan Nabi. Wa Abu Talha baina yadin Nabi, sementara Abu Talha berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujawwabun, dalam keadaan berpakaian penuh kudanya, berpakaian penuh kudanya, bijahfah, dan minta maaf, Abu Talha berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujawwabun alaihi bijahfah, dia melindungi dirinya bijahfah dengan perisai. Maksudnya dia tahan perisai dan kemudian anak-anak panah tetakan pedang tidak kena kepadanya. Berkata Salamah, dan adalah Abu Talha seorang lelaki ramian yang mahir memanah, syadid dan nazak, sangat-sangat mahir memanah. Wa kasara yauma idzin qausain, bahkan Abu Talha telah mematahkan pada peperangan Uhud 2 ataupun 3 busur panah. Qala fakana ar-rajulu yamurru ma'ahu al-ja'bah, maka adalah seseorang lelaki yang melewati bersama dengannya ada bekas daripada anak-anak panah. Maka baginda akan bersabda, unsurha, berikanlah anak-anak panah tersebut kepada Abu Talha. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya berkenaan tentang Abu Talha juga. Terus dan Nabi SAW mengintai-intai kepada kaum. Terus okey, maka berkata perawi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa yushrifu nabiyullah, dan Nabi asyik mendongakkan kepala baginda melihat sesuatu kepada para sahabat. Maka Abu Talib pun berkata, wahai Nabi Allah, demi ibu dan ayahku, la tushrif, janganlah tuan berkelakuan begitu, la yusibuka, supaya tidak menimpa kepada tuan sebarang bahagian pun daripada harta rampasan perang. Nahri duna nahrika, biarlah kami terkorban berbanding kamu wahai Rasulullah. Berkata perawi Anas bin Malik, dan demi sesungguhnya aku telah melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim, wa innahuma lamushammaratan, dalam keadaan terselak, terbuka akan kain mereka. Ara khadamasukima, bahkan aku terlihat tanpa sengaja akan gelang-gelang yang berada pada kaki mereka berdua. Tanqulanil qirab, mereka memindahkan akan al-qirab, bekas-bekas air di belakang mereka. Summa tufrighani, kemudian mereka berikan air tersebut pada mulut-mulut tentera Islam yang cedera. Summa tarji'ani fatamla'aniha, kemudian sekali lagi mereka ambil air daripada perigi, bawa pada bahu mereka, dan mereka telah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, thumma tuji'ani tufrighani fi afwahil qaum wa laqad waqa'a sayfu baina yaday abi. Mana ni? Betul kan? Wa laqad waqa'a sayf, maka ketika itu terbuka Allah terbuka kain yang dipakai oleh Aisyah dan juga Ummu Sulaim, sehingga kata Anas bin Malik, ara, aku dapat melihat khadama, gelang-gelang, suqihima, yang ada pada betis mereka berdua kerana larinya mereka laju. Kata para ulama, hadis ini berlaku dalam peperangan Uhud. Apabila mereka melihat Nabi SAW luka, maka berlarilah Aisyah dan Ummu Sulaim daripada Madinah, punya laju, punya risaukan Nabi, sehingga terselak sedikit kaki mereka, dan Anas bin Malik terlihat gelang-gelang pada betis Aisyah dan juga Ummu Sulaim. Namun Anas bin Malik ketika itu masih muda, dan mereka telah memindahkan air di belakang mereka bagi kepada orang yang cedera. Kembali ke tempat air, penuhkan air, ambil balik air, summa taji'an, datang balik, berikan kepada orang-orang yang cedera. Maka berkata Anas bin Malik, walaqad waqa'a as-sayfu baina yaday Abi Talha imma marrataini wa imma thalathan minan nu'as. Namun walaupun teruknya begitu perang, tetapi dalam peperangan Uhud, kata Anas bin Malik, telah terjatuh pedang daripada kedua tangan ayah tiriku Abu Talha 2 ataupun 3 kali, kerana ketenangan yang datang dengan sewaktu mengantuk tersebut. Maka ini adalah berkenaan tentang Nabi SAW ada memberikan bahagian-bahagian kepada para wanita, dan para wanita ada berperang bersama dengan Nabi SAW dengan cara mereka yang tersendiri. Riwayat yang seterusnya, babun nisa'il ghaziyat yurdakhu lahunna wala yusham, bahawa wanita-wanita yang turut berperang, mereka akan diberikan sedikit hadiah, namun wala yusham, mereka tidak akan mendapat harta rampasan bahagian penuh. Wan nahyu an qatli sibyan, dan larangan daripada membunuh kanak-kanak walaupun sewaktu berperang. Nabi larang daripada membunuh kanak-kanak. Terus okey, yang ini kita sambung nanti insya-Allah pada jam 12, sebab lepas ni ada program lain, boleh siap-siap. Lalu insya-Allah kita sambung balik lebih kurang jam 12 ataupun 12 suku insya-Allah. Sambung balik 4682 pada jam 12 ataupun 12 suku insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah.